Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. PM digesah campur tangan isu KP-KT bawa masuk pakar Singapura. Shah Alam, Gerakan Pembela Ummah, menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan dan mengkaji semula tindakan serta keputusan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KP-KT membawa masuk pakar daripada Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB untuk berkongsi kepakaran dan berkongsi pengalaman berhubung isu perumahan. Pengurusinya Muhammad Zai Mustafa berkata, ini kerana soal kedaulatan dan keselamatan negara perlu diambil kira dalam sebarang keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Kita membantah sekeras-kerasnya tindakan dan keputusan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Naga Korming yang akan membawa masuk pakar daripada Singapura HDB bagi membantu menyelesaikan isu berkaitan perumahan di negara ini. Sebelum ini media melaporkan Malaysia akan membawa masuk pakar daripada Agensi Perumahan Singapura HDB untuk menambah baik sektor perumahan di negara ini. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan NGA Korming berkata kerajaan Singapura bersetuju menghantar beberapa pakar HDB bulan depan untuk berkongsi kepakaran dengan Malaysia. Muhammad Zai mendakwa seperti dimaklumkan bahawa Singapura telah berjaya meminggirkan pemilikan rumah kepada orang Melayu di Singapura dengan menyediakan rumah dengan harga yang tinggi dan berada di luar kemampuan. Ramai orang Melayu di Singapura terpaksa membeli rumah di Johor kerana tidak mampu. Apakah ini yang akan dibawa dan dilaksanakan di Malaysia? Soalnya, dalam pada itu, beliau berkata pemilikan rumah di kawasan bandar besar di negara ini juga gagal dimiliki orang Melayu dan Bumiputra kerana harga yang mahal walaupun diwujudkan kota 30% namun tetap gagal dijual. Justru, beliau berkata KP-KT sewajarnya menumpukan usaha dan strategi perumahan negara ke arah harga rumah yang sederhana dan mampu milik. Ini berdasarkan kepada pendapatan golongan B40 dan M40 dan juga melibatkan golongan muda serta belia. Isu-isu yang terkait dengan projek terbengkalai atau sakit harus diuruskan secara profesional berdasarkan merit pihak terlibat seperti perundingan serta pemajuan yang mempunyai kemampuan keuangan kukuh bukan berdasarkan kroni, jelas beliau. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda. Berita mengejutkan hari ini, malam ini, daripada Sinar Harian. Video kerajaan berkepala besar, bukan kerajaan perpaduan, Abdul Hadi. Shah Alam, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa kerajaan yang terbentuk ketika ini berkepala besar, bukannya kerajaan perpaduan. Menurut siantaran di Facebooknya pada Selasa, Abdul Hadi berkata konsep
Sebenar kerajaan perpaduan adalah tiada pembangkang atau pembangkang terlalu kecil dan tidak bermaya. Jika kepalanya terlalu besar, lebih besar daripada jasadnya, maka kemungkinan jatuhnya itu lebih mudah, katanya dalam catatan di ruangan Mindah Presiden. Menjelaskan lebih terperinci mengenai konsep perpaduan, beliau yang juga ahli parlimen Merang berkata, konsep perpaduan adalah bersatu atas titik persamaan sahaja dan bertasamuh, bertoleransi dalam perbezaan dan kelainan yang meningkatkan mengikut garisan sempadannya. Menurut Abdul Hadi lagi, sekiranya ciri-ciri berkenaan tiada, maka ia tidak dinamakan sebagai perpaduan. Maka malah katanya Islam menolak daripada bersatu dan bekerja sama dengan kumpulan haram. Kumpulan dimaksudkan itu adalah seperti kumpulan perompak yang mengambil harta secara paksaan dan terbuka yang dinamakan juga dengan merampas, melanun di lautan luas dan sebagainya. Begitu juga diharamkan bersama kumpulan pencuri dan mengambil harta secara sembunyi tanpa diketahui dan diizinkan oleh pemiliknya. Kemudiannya disertai oleh kumpulan penipu yang mengumpulkan harta secara menggoda atau berbohong, katanya. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Dan berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. SPRM tahan 4 individu berkait program khas kerajaan RM 114 juta. 4 individu yang berjawatan tinggi di syarikat swasta termasuk pengarah urusan dan pengurusan besar ditahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM semalam bagi membantu siasatan berhubung kegiatan rasuah berkaitan satu program khas kerajaan bernilai RM 114 juta. Menurut sumber SPRM, kesemua lelaki yang berumur dalam lingkungan 38 dan 65 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya petang semalam ketika hadir memberi keterangan. Mereka yang ditahan ialah seorang pengarah urusan sebuah syarikat swasta berumur 65 tahun, seorang pengurus besar sebuah syarikat swasta dan 2 pengarah syarikat swasta yang sama. Proyek tersebut merupakan proyek membina